آله وصحبه وزوجاته وذرياته. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن. Malam pertama Ramadan beroleh nazar Tuhan Malaikatur Rahman memohon keampunan. Pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijanjikan. Malam yang penghabisan di kurnia kemaafan. Marhaban ya Ramadan As'alullah ar-Rahman. Marhaban ya Ramadan marhaban syahra siyam nas'alullah ar-Rahman. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsu mula yang jahat. Ya Mu'in bantuilah agar nafsuku lemah daripada amarah kepada mutmainnah. Marhaban ya Ramadan Nas'alullah ar-Rahman rahmatan ala dawam. Marhaban ya Ramadan marhaban syahra siyam nas'alullah ar-Rahman. Janji Allah Ta'ala dua saat gembira bagi yang berpuasa. Pertama tika berbuka, kedua tika di syurga bertemu penciptanya. Ya Karim jadikanku merasai janjimu. Marhaban ya Ramadan marhaban syahra siyam. Marhaban ya Ramadan marhaban syahra siyam nas'alullah ar-Rahman. Sepuluh malam penamat, kejarlah walaupun penat. Pasti engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. Marhaban ya Ramadan
نسأل الله الرحمن رحمة على دوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على دوام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Jadi kita sambung lagi risalah kitab kita, daurah kita, iaitu kitab Matan Ummul Barhain. Kita masuk pada kalimah hamdalah. Qala musannif rahimahullahu taala fi kitabih wa nafa'ana wa iyyakum wa ulumikum fid dharain ya amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna al-hukm al-aqli yanhasiru fi salasati aqsam. Al-wujub wal-istihalah wal-jawaiz. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدم Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah dan rahmat Allah dan selamat atasnya. Apa tu? Pesuruh Allah, ketahui olehmu bahawa sungguhnya hukum yang apa tu? Hukum yang bangsa pada akal itu terbahagi ia pada tiga. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Jadi pada tadi itu kita dah, Ustaz Syakir dah terjemahkan makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tengok kepada terjemah yang kedua, iaitu hamdalah ataupun alhamdulillah. Jadi misalnya ala Muhammad, hamdalah ni terbahagi kepada empat. Ni semua tahulah, ni kita ulang balik ya. Biasa ngaji pondok yang belajar tahfiz pun biasa nak bagi tahu dah. Mana-mana kitab salat ala Muhammad dia ada bismillah dan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ni segala puji bagi Allah. Puji Allah Taala ni dia ada empat. Yang pertamanya puji qadim bagi qadim, yang keduanya puji qadim bagi hadis, yang ketiga puji hadis bagi qadim, yang keempat puji hadis bagi hadis. Yang pertamanya puji qadim bagi qadim, maknanya iaitulah puji Allah kepada dirinya sendiri. Misalnya ala Muhammad, puji Allah kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala ni sebagai penguasa seluruh alam berhak memuji dirinya, kerana memang layak Allah Ta'ala memuji dirinya kerana dia Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Taha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata
wa aqimus salata li zikri. Artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingati aku. Juga ada satu hadis diceritakan ketika mana Allah Ta'ala telah mengkiamatkan dunia, sallallahu alaihi Muhammad. Maka ketika mana Allah memerintahkan malaikat Israel, iaitu malaikat pencabut nyawa, untuk cabut semua nyawa makhluk atas muka bumi ini, hinggalah tinggal malaikat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala kata, siapa yang masih hidup atas bumi ini? Maka malaikat Israel kata, hanya aku dan kau sahaja. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Israel, kamu pun kena mati juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu diceritakan dalam riwayat, kisah berkaitan jeritan malaikat Israel saat mencabut nyawanya sendiri, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu ketika dia cabut nyawanya, menjeritlah kesakitan malaikat Israel. Bahkan ulama menyebut, andai katalah pada hari itu sallallahu alaihi Muhammad masih lagi ada manusia ataupun masih lagi ada makhluk yang hidup di atas muka bumi pada ketika itu, bila mendengar saja jeritan malaikat Israel menjerit, maka matilah mereka, kerana jeritan itu tersangat kuat dan dahsyat, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi selepas itu bila mati malaikat Israel, hanya tinggal Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala disebut dalam hadis tersebut, Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Allah Ta'ala mengatakan bahawa siapakah yang mengatakan dia hidup selama-lamanya, akulah yang hidup selama-lamanya. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Akulah yang azali, kekal sehingga selama-lamanya. Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Lagi dalam surah apa? Malik Yaumiddin, sallallahu alaihi Muhammad. Di saat manusia dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan tidak ada pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah dan juga Rasul, syafaat Rasulullah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah. Allah Ta'ala berkata, akulah raja sekalian alam. Mana yang kalian kata kalian penguasa di dunia? Manakah yang kalian kata harta kalian yang kalian kata kalian punya darjat tinggi di sisi manusia, orang boleh hormat, orang boleh taat kepada kalian? Akulah raja sekalian alam, kata Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Layak Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Yang kedua iaitulah puji Allah, puji qadim bagi hadis. Hadis ni makhluk lah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surah Qalam ayat 4. Dalam surah tersebut Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, berfirman, sungguhnya Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Allah Ta'ala memuji. Ini banyak cerita berkenaan dengan Allah Ta'ala muji makhluk. Ini banyaklah dalam Quran, banyak juga dalam hadis pun ada juga disebutkan ketika mana satu hamba Allah Ta'ala, dalam hadis Qudsi, satu hamba Allah Ta'ala ni bangun malam, meninggalkan tempat tidurnya. Ketika itulah Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, wahai malaikat, saksikanlah yang mana pada ketika dan waktu ini satu hamba aku yang sanggup meninggalkan tempat tidurnya semata-mata untuk menzahirkan sifat ubudiahnya kepada aku, sanggup tinggalkan tempat tidur, sanggup tinggalkan isterinya semata-mata nak beribadah kepada aku. Banyak lagi lah ayat-ayat cerita Allah Ta'ala ni memuji akan hambanya. Yang ketiga iaitulah sallallahu alaihi Muhammad, puji makhluk, puji hadis bagi qadim, puji Allah, puji makhluk kepada Allah. Ini banyaklah kita tengok. Ini biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita makan, Nabi makan sebut alhamdulillah, bangun tidur sebut alhamdulillah. Itu semua puji makhluk kepada Allah. Nampak pemandangan cantik, tengok pantai cantik, subhanallah, tengok amoy cantik, astagfirullah, pandai kau ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah, maha suci Allah. Tengok benda-benda yang lawa, benda-benda yang cantik, subhanallah, tu puji kita kepada Allah. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah, itu Allah yang punya. Boleh? Lihatlah gunung yang tinggi,
Subhanallah, itu Allah yang punya, tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Engkau punya pun Allah punya. Betul Ustaz Syami? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang faham-faham, tak faham sudah. Di sallallahu alaihi Muhammad bagi kita pada kita ni, apa yang ada pada kita ni semua Allah yang punya. Kita ni tak ada apa. Itu dalam bab sifat 20 ni sallallahu alaihi Muhammad, ulama rincikan banyak tu sallallahu alaihi Muhammad. Nak bagi tahu pada kita ni apa yang nak buang sifat keakuan dalam diri. Contoh kita ambil satu sallallahu alaihi Muhammad, sifat Allah Taala perlihat ataupun melihat sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa ulama tidak meletakkan? Kalau kita belajar dulu waktu sekolah, saya belajar lah dulu sekolah rendah, sekolah menengah, cikgu bagi tahu kita melihat Allah Taala tu maha melihat. Maha ni perkataan melampau. Sallallahu alaihi Muhammad. Datuk Guru Siddiq Nur dulu waktu dia masih muda dulu, sallallahu alaihi Muhammad, dia ziarah seorang mufti KL apa, sallallahu alaihi Muhammad. Dia tanya apa hukum kita meletakkan kalimah yang maha mulia kepada sultan yang maha. Tu dia kata motor boleh nama yang maha, apa orang tak boleh nama yang maha. Motor boleh yang maha, takkan orang tak boleh. Tok Guru tak puas hati bila dia balik rumah, Tok Guru pergi rumah dia pula, tanya dia kat rumah. Dia tak puas hati dengan jawapan Tok Syekh ni, Tok Guru ni, pasal bab yang maha tu sallallahu alaihi Muhammad. Apa boleh ke tidak seorang manusia itu letakkan makna apa nama ni, istilah yang maha tu, yang maha? Tak boleh. Maha ni perkataan melampau. Itu tadi Tok Guru waktu di pejabat cakap lain, di rumah cakap lain. Lain kali kalau nak tanya soalan main rumah kata sallallahu alaihi Muhammad. Pejabat jawab lain, di rumah jawab lain. Jadi maha ni perkataan melampau. Sebab melihat kita ni terbatas, dekat sangat tak boleh tengok, jauh sangat pun tak boleh tengok. Allah Taala tu sehingga diistilahkan sallallahu alaihi Muhammad, kalau sama' Allah Taala tu sifat sama' bagi dia sallallahu alaihi Muhammad, mendengar Allah Taala tu benda yang tak ada bunyi pun boleh dengar Allah Taala. Bahkan ulama katakan sallallahu alaihi Muhammad, apa benda yang tak ada bunyi? Angin ke? Angin ada bunyi kot sallallahu alaihi Muhammad. Benda yang tak ada bunyi pun Allah dengar. Benda yang tak terbatas di fikiran kita sallallahu alaihi Muhammad, Allah Taala segala-galanya boleh ada pada dia sallallahu alaihi Muhammad. Termasuklah melihat tu. Tapi kenapa ulama tidak terjemahkan makna? Memadailah ulama kata melihat Allah sallallahu alaihi Muhammad, melihat Allah, kita melihat Allah Taala tu maha melihat. Tapi kenapa ulama tak terjemahkan maha melihat pada Allah? Memadai ulama kata Allah Taala tu perlihat ataupun melihat, kita ni lawannya buta. Allah Taala tu kita ni mendengar, Allah Taala tu pendengar ataupun mendengar, kita ni peka ataupun tuli sallallahu alaihi Muhammad. Kata Tuan Guru Ahmad Rozaini, dia kata sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita meletakkan kita ni mendengar, Allah Ta'ala tu maha mendengar, belum ada lagi li ta'abudi, iaitu sifat kehambaan sallallahu alaihi Muhammad, sifat ubudiyah, tak nampak lagi kehambaan. Sebab masih lagi rasa diri kita mendengar, diri kita melihat wujud Allah Ta'ala tu ada, masih lagi kita niat sallallahu alaihi Muhammad, masih lagi kita rasa diri kita ada. Yang pasal apa manusia hari ni di luar sana banyak melakukan maksiat? Kerana mereka tak sedar asal mereka tak ada, Allah bagi ada sallallahu alaihi Muhammad. Memadailah dengan satu sifat wujud bagi Allah Ta'ala tu, kalau kita hadam sungguh-sungguh, praktik sungguh-sungguh dalam kehidupan, memadailah dengan satu sifat itu sallallahu alaihi Muhammad, merasakan diri kita ni asal aku ni tak ada, Allah bagi ada sallallahu alaihi Muhammad. Itu dia akidah. Jadi kalau kita letakkan Allah Ta'ala itu, mendengar jangan jadi macam Wahabi dia nampak macam permainan dia tu halus je, dan akal kita macam kata boleh jadi juga ya, dia kata. Contoh macam mana? Ni ayat kufur ni, jaga-jaga sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana? Dia kata kita ni melihat dengan mata, Allah Ta'ala
melihat dengan mata. Kita tanya, Allah Ta'ala tu ada mata ke? Lepas tu dia kata mata Allah Ta'ala ni yang layak bagi dia. Misalnya ala Muhammad. Itu dah menjisimkan Allah ataupun dipanggil juzuk. Misalnya ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala tu melihat dengan apa? Laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tu tak bersamaan dengan makhluk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Sebab tu kata Baba Ismail sepanjang, sesiapa yang mengiktikadkan Allah Ta'ala tu duduk di arash, yadullah, Allah Ta'ala tu ada tangan. Mari pula bulan peristiwa Isra' wal Mi'raj dan iktikadkan Allah Ta'ala tu duduk di langit. Bukti Allah Ta'ala duduk di langit, Nabi naik ke langit dan jumpa Allah Ta'ala di situ. Subhanallah, subhanallah. Mana dia tak memahami kalimah subhanallah tu pada surah Al-Isra' ayat pertama tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa makna subhanallah? Kata ulama itu kalimah tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada segala bentuk penyamaan dengan makhluk. Suci Allah Ta'ala daripada segala bentuk penyamaan dengan makhluk. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bila kita meletakkan Allah Ta'ala tu perlihat ataupun melihat, maka kita letak diri kita ni buta. Misalnya ala Muhammad. Kalau kita letak Allah Ta'ala tu pendengar ataupun mendengar, kita ni pekak. Baru nampak sifat kehambaan tu, kata Tuan Guru Ahmad Razani, baru nampak. Kat mana nak nampak tu? Hilang sifat keakuan. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat, kita melihat, misalnya ala Muhammad, masalah kita tak nampak sebab kita rasa mata aku sekati aku lah, aku nak tengok apa benda, misalnya ala Muhammad. Telinga aku sekati aku lah, aku nak dengar benda, dengar maksiat ke, dengar lagu Pok Yeye ke, kan, dalam ala Muhammad. Dengar benda-benda, lagu-lagu, cerita-cerita ataupun benda-benda yang melalaikan kita ke. Tapi kalau kita kata Allah Ta'ala tu pendengar ataupun Allah Ta'ala tu perlihat, kita ni buta, maka kita rasa dalam diri kita, mata ni Allah Ta'ala yang punya. Sampai satu masa nanti Allah Ta'ala akan ambil. Misalnya ala Muhammad. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Betul lah tu, misalnya ala Muhammad. Uban dah berterabak. Lagi apa? Pipi dah kendor, gigi dah gugok. Makan bubuk, tinggal nak masuk kubur. Tu kata siapa tu? Buya Hamka, misalnya ala Muhammad. Itu tanda kita nak mati. Itu pun lagi kuat bergencok tu, misalnya ala Muhammad. Orang Kedah bagi bergencok. Tahu tahu? Misalnya ala Muhammad. Kalau apabila lalu dekat Berwah tu nak pergi hari tawak tu ada. 5 Ramadan ni pun bagus lah, depa hormat lah. Mari hari biasa. Joget tu semua orang tua-tua belaka. Misalnya ala Muhammad. Daripada muda, daripada baru nak tembus gigi sampai dah tak ada gigi, kan? Pasal apa jadi lagu tu? Misalnya ala Muhammad. Mereka tak faham. Jahil, misalnya ala Muhammad. Jadi misalnya ala Muhammad. Lepas tu kita dalam bab ni kita kena praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Misalnya ala Muhammad. Baik. Betul, yang ketiga tu puji kita kepada Allah Azza wa Jalla, sallallahu alaihi Muhammad, dalam segala bentuk perkara. Bangun tidur kita, Allah Ta'ala, Nabi ajarkan kepada kita untuk sentiasa mengucap kalimah alhamdulillah, syukur pada Allah, Allah Ta'ala bagi aku hidup, kan, sallallahu alaihi Muhammad. Itu kalimah puji tu. Selepas daripada makan, alhamdulillahillazi at'amana, alhamdulillah lagi, sallallahu alaihi Muhammad. Dengan apa yang Allah berikan kepada kita ni, makanan, rezeki dan sebagainya, sallallahu alaihi Muhammad. Itu puji kita kepada Allah. Hak nombor 3 ni banyak sangat, sallallahu alaihi Muhammad, banyak sangat. Yang keempat, itulah puji hadis bagi hadis ataupun hudus ala hudus dipanggil. Puji makhluk kepada makhluknya, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kata ulama, sallallahu alaihi Muhammad, contohnya kita puji kawan tu, sallallahu alaihi Muhammad, handsome-nya kau, ya, sallallahu alaihi Muhammad, ataupun cantiknya kau, sallallahu alaihi Muhammad, ya. Cuma Nabi sebut hak pujian nombor 4 ni kena hati-hati, kata ulama. Nabi sebut pujian itu umpama pedang. Pujian itu umpama pedang. Dia boleh membunuh. Hati-hatilah dengan pujian, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi fitrah manusia ni suka pada pujian. Tambah kemampuan. Dia masak tak sedap pun pujilah. Sedap yang masak ni, sallallahu alaihi Muhammad. Masak tak sedap pun puji. Sayang kat bini tu. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia puji kita kepada makhluk. Daripada sudut hakikatnya, keempat-empat pujian ni semua berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pujilah sahabat-sahabat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, pujian ni benda yang baguslah, sallallahu alaihi Muhammad. Cuma pujian ni kena yang dikatakan Nabi sebut pedang tu, sallallahu alaihi Muhammad, kadang-kadang ada orang puji ni dia nak ambil kesempatan nak kita, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, puji tu dia nak ambil kesempatan, sallallahu alaihi Muhammad. Contohnya sallallahu alaihi Muhammad, kawan tu tak handsome tapi dia kata handsome lah kau ni, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tiba-tiba hari ni handsome, semalam kau tak handsome. Rupanya kawan tu nak pinjam duit, sallallahu alaihi Muhammad. Aku nak minta tolong hilang, pusing-pusing hilang. Minta tolong dulu, cakap lagi nak minta tolong apa kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Bab duit orang memang pening kepala, sallallahu alaihi Muhammad. Tambah musim PKP ni. Nah, mari tak mana-mana tak. Yang kita ni kan dulu ada kawan dulu, satu sekolah kita ni. Kau orang mana kan, sallallahu alaihi Muhammad? Ada kita ni satu sekolah dulu kan. Engkau bukan budak tu ke yang sallallahu alaihi Muhammad suara sedap tu katanya, sallallahu alaihi Muhammad. Suara sedap tu betul kata sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kau ni siapa kan? Alah, kita sama-sama sekolah dulu kan. Tak kenal tiba-tiba anggap kawan, lepas tu minta pinjam duit kan. Tu jaga-jaga tu. Scammer sallallahu alaihi Muhammad. Jaga-jaga sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tengok insen-insen macam Ustaz Syami ni, ada tengok kan, sallallahu alaihi Muhammad. Ada benda lah dia nak korek itu. Jaga-jaga Ustaz, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kalau ceramah mana-mana, kalau Ustaz Syami tu siap lah dia, kena saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tak salah kalau kita puji seorang tu, pujilah dia, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi pujian ni kalau tanpa pengetahuan lagi bagus, sallallahu alaihi Muhammad. Bila anda perasan kalau dia Tok Sudik Nur ni, dia tak suka orang puji dia. Kalau sikit-sikit tak apalah, ni lebih-lebih ingat. Ada sekali tu kuliah di Sungai Petani. Waktu tu sebelum tu khidmat dengan Tok Guru. Apa nama ni, jual barang. Habis-habis kuliah tu, Tok Guru punya kuliah. Tok Guru punya kuliah macam ni Tok Guru. Macam tu lah kan, Tok Guru kan. Sampai satu tahap tu dia kata, Tok Guru ni, tak ada orang lain. Tok Guru malas layan dah, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita ni pujian tu kena hati-hatilah, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sebut pujian itu seperti pedang. Tanpa kita sedari, ketika kita memuji padanya, sallallahu alaihi Muhammad, maka kata ulama kembalikan pujian itu kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, kembalikan pujian itu kepada Allah. Haza min fadli rabbi, sallallahu alaihi Muhammad. Allah Ta'ala telah menjadikan kita ni. Kata awak ni cantik lah, semalam tak cantik, kata sallallahu alaihi Muhammad. Haza min fadli rabbi. Sallallahu alaihi, syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita, kembalikan pujian itu kepada Allah, kata Rasulullah. Supaya apa? Supaya sallallahu alaihi Muhammad, hari ni banyak orang katakan penyakit ain tu apa dia? Punca daripada apa? Punca daripada sallallahu alaihi Muhammad, orang tu puji bukan betul-betul ikhlas pun. Kita kata ulama sallallahu alaihi Muhammad, 4 perkara jangan tunjuk dekat orang, sallallahu alaihi Muhammad. Pertama, keluarga kita. Yang kedua, sallallahu alaihi Muhammad, umur kita. Yang ketiga, harta kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama dia katakan apa dia? Yang pertama dia katakan umur kita jangan bagi tahu ke orang. Itu kata Syekh Nazrul Nasi. Yang cerita ke orang. Sebab orang nak tahu umur kita ni sama ada dua. Yang pertama memang betul dia ikhlas nak tanya. Yang keduanya kemungkinan dia tanya tu nak condemn kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ustaz umur berapa? Baru 21. Dalam hati ya. Apa cakap kemah bukan main, muda lagi pun, janggut pun tak ada, haram go. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia makinya tu. Kalau kita tanya kat pak cik, "Pak Long umur berapa ni?" "Saya baru umur sallallahu alaihi Muhammad, baru 70." Tua saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Tua saja. Sembahyang sunat pun malas. Ada orang ada lagu tu, dia tanya umur ni sebab tujuan lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Muda lagi, cakap kemas bukan main. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh nak. Yang keduanya memang betul-betul orang nak tanya tentang ikhlas, nak tanya umur kita. Janganlah sampai kalau kawan kita duk tanya nak ta'aruf pun tak bagi tahu. Entah umur berapa? Oh, tak boleh. Tak boleh. Ni Allah Taala marah. Nabi marah. Ambil jet lori tu jet kepala dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau sahabat kita tak apalah, ta'aruf ni orang kita tak kenal. Yang keduanya cerita ke orang berkenaan dengan ahli keluarga kita, sallallahu alaihi Muhammad. Ahli keluarga kita tu dia cerita ke orang, sallallahu alaihi Muhammad, cerita buat apa? Ni buat kat Facebook.
bini mandi swimming pool, mandi pantai. La piu masuk. Rakam suami dia jadi cameraman sallallahu alaihi Muhammad. Dia buat apa? Nah, tu mengarutlah sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiga, jangan cerita ke orang berkenaan dengan sallallahu alaihi Muhammad harta kita. Nah, ini menjadi trending akhir zaman macam itulah. Orang tunjuk kekayaan dia sallallahu alaihi Muhammad. Nah, orang tunjuk kekayaan dia. Kalau tak tunjuk nanti orang tak nak join bisnes dia pula. Tunjuk duit. Kan? Balik. Padahal tak duit kertas ke apa ke, kita pun tak tahu kan. Kata dia ni kaya ni, kena join bisnes lah. Kita pun join lah, lepas tu kena tipu. Anda dah bersedia untuk menjadi jutawan. Orang Melayu kita banyak kena tipu sallallahu alaihi Muhammad. MLM masuk dia bawa pergi makan sedap-sedap mula-mula. Aku dah kena dah. Sallallahu alaihi Muhammad dia bawa pergi hotel. Tiket semua yang masuk tu semua kereta Lamborghini, Lamborghini semua ada kereta macam-macam ada. Masuk dalam tu tengok-tengok. Dia tutup lampu. Pak, dia buka lampu. Anda dah bersedia untuk menjadi jutawan. Tanamkan cita-cita lah kawan tu apa tak jadi sallallahu alaihi Muhammad. Untuk deposit 10,000 lalas senyap macam tu ya sallallahu alaihi Muhammad. Yang kena tipu belaka ni dia sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu kita jangan tunjuk kekayaan kita. Untuk tujuan apa? Rasulullah tak ajar kita lagu tu. Mana ada Nabi ajar sallallahu alaihi Muhammad nak meniaga kena tunjuk duit kat orang sallallahu alaihi Muhammad. Nabi meniaga bukan untuk kaya sallallahu alaihi Muhammad. Nabi meniaga bukan untuk kaya. Kita orang meniaga nak kaya. Anda tidak ada duit, mau income 5 angka selama sebulan, hanya goyang kaki di rumah saja. Goyang kaki, yang goyang kaki apa? Itu orang menjahit bolehlah goyang kaki, itu duk menjahit. Datanglah duit. Goyang kaki sallallahu alaihi Muhammad. Boleh dah duit ni yang goyang kaki apa sallallahu alaihi Muhammad. Boleh dapat duit macam tu? Tak dapat. Mesti kena dengan usaha, mesti kena dengan sungguh-sungguh. Tu janganlah kita buat perangai lagi tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi semuanya empat pujian ni berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang lagi masa nak berhenti. Feri awal sallallahu alaihi Muhammad. Patutnya daurah kita ni satu daurah dua muka, terbincangnya gitu sallallahu alaihi Muhammad. Kita pun apa nama ni sallallahu alaihi Muhammad ini tunggu apa nama ni Abang Syakir yang suruh kita naik dah sampaikan tak reti ingat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan rahmat Allah dan salamnya atas pesuruh Allah. Lisan apa dah nampak sallallahu alaihi Muhammad. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu selawat tu biasalah, dan salamnya selawat dan salam. Kata Imam Ramli rahimahullah taala bila ditanyakan kepadanya, Imam Ramli iaitu pengarang kepada kitab Nihayah sallallahu alaihi Muhammad, ditanyakan anak muridnya, wahai ya Syekh, di antara istighfar dan juga salawat manakah yang lebih mulia? Maka Imam Ramli mengatakan selawat itu ialah mutlak. Apa makna mutlak? Mutlak itu makna kata sallallahu alaihi Muhammad merangkumi semua perkara. Kalau istighfar Allah Ta'ala ampun dosa saja, tapi kalau sallallahu alaihi Muhammad, kalau selawat mutlak ni bukan saja Allah Ta'ala ampun dosa, bahkan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Dana Asri, kurang-kurang kita ni selawatkan Nabi paling kurang 1000 sehari. Selawat panjang-panjang, selawat pendek-pendek lah. Ibadah selawat Ibrahimiyah tu bila nak habis ni, yuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sampai habis kan. Itu panjang selawat. Kalau yang diijazahkan tu selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, pendek saja, ataupun sallallahu sallam alaihi boleh juga. Sallallahu ala Muhammad baca 1000 kali. Itu ijazah oleh Syekh Asri, 1000 sehari. Selawat ni memudahkan segala urusan kita.
Sallallahu ala Muhammad. Kalau tak boleh buat 1000 sehari, 100 kali sehari. Nah, rahmatnya begitu besar. Nah, Anda kata ditakdirkan mati hari itu, syurga ketika matinya. Sallallahu ala Muhammad. Ditakdirkan Allah Ta'ala. Takkanlah selawat boleh masuk syurga. Ya, memang betul. Ulama kata begitu. Sallallahu ala Muhammad dengan selawat boleh masuk syurga. Kalau itu kayak semayang tak puasa lah. Semayang kena puasa lah. Semayang, puasa kena puasa lah. Mustahil kalau seorang itu buat amalan wajib. Kalau orang buat amalan wajib, kadang-kadang amalan sunat dia terlepas pandang. Tapi kalau orang buat amalan sunat, mustahil buat wajib dia tinggal. Sallallahu ala Muhammad. Tak pernah lagi lah kita tengok orang buat lagu tu. Sallallahu ala Muhammad. Zikir banyak tapi tak semayang. Ada tapi lepas seorang. Hak tu rambut. Tentu Sallallahu ala Muhammad. Hang semayang ah. Hantar hang semayang ni, hantar Nabi semayang macam mana? Sallallahu ala Muhammad. Fawailul lil musallin. Oh, ngaji makrifat tu. Bukan kaling-kaling punya orang tu. Mana? Neraka wail bagi orang yang lalai dalam semayang. Hang semayang buat apa? Betul juga kan? Sallallahu ala Muhammad. Tak semayang lah Sallallahu ala Muhammad. Tak pakai niat dah. Otak hang. Nah. Semayang apa lagu tu? Semayang pakai niat. Semayang kita tak sama dengan semayang Nabi. Nabi tu semayang dia khusyuk. Kita ni semayang tak khusyuk. Neraka wail bagi orang lalai. Lagi bertambah dosa kalau kita semayang tak khusyuk lagi. Jangan cut ya tuan-tuan. Jangan cut ya Burhan ya. Kalau tak aku sesak lagi. Ala Muhammad. Nah. Neraka wail bagi orang yang tak semayang. Berapa semayang? Nanti kalau semayang tak khusyuk, bertambah dosa. Lagi banyak dosa. Lagi semayang lagi banyak dosa. Berapa semayang? Betul semayang. Kita dengar. Betul juga kata orang tua ni. Tengok rambut macam tu. Ala Muhammad. Lalah. Pengikut dia bukan seorang dua orang. Tengok dekat Facebook lah tu. Berapa ramai. 100,000 pengikut dia. Orang tembak ni tengok dia cyber terupa. Tembak pula. Misalnya ala Muhammad. Orang Melayu ni datang lah pahaman apa pun. Nah, mesti ada pengikut. Bopilah Rasul Kahar ke, bunyi nak dekat dengan Kahar aja bunyi dalam ala Muhammad. Mana? Rasulullah dah jamin kita masuk syurga. Makcik tu. Tengok muka dia kecil besar ya dalam ala Muhammad. Sifat 20 ni nak mengajar kita tentang akidah. Pasal apa jahil sangat tu tak mengaji sifat 20 dalam ala Muhammad. Tu dalam bab hikayat tu siapa tak mengaji sifat 20 tu kena hentam dengan malaikat. Kita di sekolah menengah tu, sekolah menengah ngaji tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Memang daripada Ibnu Taimiyah. Kalau Darul Ifta Mesir fatwa haram mengaji tu pada misalnya bukan haram, maaf. Dikatakan mengaji tauhid rububiyah ni saya boleh mengaji tauhid 3 ni sampai boleh iktikad Allah Taala ni sama seperti kita. Misalnya ala Muhammad. Darul Ifta Mesir tu memang mufti dah keluar fatwa misalnya ala Muhammad. Dia tak adalah kata sesat, cuma mengatakan bahawa tauhid tiga serangkai ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sama juga Al-Wahabi begitu. Bukan sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak adalah kita kata sampai itikad depa ni kafir. Misalnya ala Muhammad ataupun sesat. Ulama di waktu perhimpunan di Morocco tu cuma iktikadkan bahawa Wahabi ni bukan sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah saja, macam tu. Jadi sifat 20 ni nak tanamkan sifat akidah yang betul-betul pada kita. Jadi jahil sampai tahap macam tu kenapa? Di Selangor ni banyak ajaran sesat. Satu lagi tu apa nama tu? Satu tu Rasul Kahar. Yang kedua tu Tuhan Harun. Tadi itu mengaku Rasul. Ini Tuhan tu ke? Sallallahu ala Muhammad. Terciduk iblis dengar Sallallahu ala Muhammad. Tahu? Aku ajar kamu ni kata Sallallahu ala Muhammad. Supaya jauh daripada Allah, mengaku Tuhan yang teruk pada aku lagi. Betul itu kata sahabat Ustaz Syakir cerita tu. Dibandingkan kami dengan iblis, kami lagi teruk pada iblis. Allah hang teruk sangat. Bandingkan kami dengan Firaun, kami lagi jahat daripada Firaun. Cik Mat dengar, ni apa doa lagu ni? Aku duduk kat belakang tu doa juga. Kacau tengok dia ni. Dia kalau tak puas hati budak tahfiz tu dia doa, dia dah hentam budak tahfiz dengan dalam doa dia tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah Tuhanku,
Budak-budak tahfiz nak balik, ya Allah. Kau kau masukkanlah ilmu dan Quran ni ke dalam kepala otak depa, ya Allah. Doa lagu tu. Malaikat ni doa apa lagu ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Pening orang lagu ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Merendah diri pun janganlah bertahap macam tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu kita balik pada daurah kita. Kona jauh sangat. Betul aku tak boleh daurah ni. Tak boleh. Kalau kuliah boleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni pada selamat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita minta pada Allah Taala moga selamatkan Rasulullah. Kenapa selawat ni kita minta? Sallallahu alaihi Muhammad, selawat dekat Rasulullah pula. Sallallahu alaihi Muhammad, selamat dekat Rasulullah pula. Kenapa? Bukankah Rasulullah tu dah betul selamat? Selawat ni tujuannya untuk kita minta kerahmatan ataupun selamat Nabi SAW tu. Selamat kat mana tu? Jadi ulama ni, Imam Ramli dia kata apa? Ulama mengatakan bahawa kita berselawat kat Nabi SAW tu memohon rahmat dan juga keselamatan. Tujuan dan matlamat utama memang Rasulullah SAW tu selamat. Memang masuk syurga, dijamin masuk syurga oleh Allah Ta'ala. Tetapi adakah kita ni umat dia ni jamin masuk syurga? Tidak. Sebab tu Nabi mengatakan barang siapa yang selawat pada aku, sekali aku selawat dekat dia, aku sebut namanya 10 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku selawat pada dia 10 kali. Makna apa? Setiap kali kita menzahirkan cinta dan kasih pada Rasulullah dengan selawat, maka Nabi selawat pada kita. Nabi memohon keampunan, kerahmatan, Allah angkatkan darjat melalui kita selawatkan Nabi. Nabi juga memohon selawat, berselawat pada kita. Nabi sebut nama kita. Mana apa? Nabi doa pada Allah mohon kita ni selamat dunia dan akhirat. Itu makna selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi memang confirm dah terhindar daripada api neraka. Tapi kita ni umat akhir zaman ni adakah selamat? Mustahil kita ni belum tentu selai bulu rumah kita pun masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Tu ulama dia buat zikir ilahi lastul firdausi ahla. Minta pada Allah ni ahli zikir, ahli sufi, minta pada Allah Ta'ala supaya kita ni dijauhkan daripada api neraka. Nak masuk syurga rasa diri tak layak, nak masuk api neraka misalnya Allah Muhammad tak sanggup. Dan tu kau nak masuk mana? Tu kata Wahabi tu. Dan tu kau nak masuk mana? Kita tanya dia balik, adakah kau rasa diri kau tu layak untuk masuk ke dalam syurga? Dia rasa dirinya tu gedebel. Sebab tu dia pun ni tak mengaji ilmu-ilmu gini misalnya Allah Muhammad. Tak mengaji ilmu tasawuf ni. Dia kata ilmu tasawuf ni ilmu ayat acak. Kotor macam pelimbah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngarut perbuatan ni sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sebab tu benda ni pahaman ni merebak dalam universiti habis belaka. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan profesor-profesornya. Sahabat anak di UIA tu dengan Syiah ada. Malam-malam apa nama siang pakai tudung labuh tapi nikah mutaah ada banyak gitu. Jadi begitu sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Puncanya akidah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu kita ni pastikan akidah ni bagi lepas dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bagi kita apa nama ni fardu ain ni bagi lepas dulu. Itu nak pergi mana lah, pergilah mana-mana pun insya-Allah. Itikad kita, pegangan kita kemas. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamu ala Rasulillah, dan salamnya atas pesuruh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. I'lam, ketahui olehmu, annal hukmal akli yanhasiru fi salasati aqsam. Sallallahu alaihi Muhammad. Pujian itu bagi Allah SAW. Kata juga Rasulullah SAW, kata olehmu bahasanya sungguhnya hukum yang bangsa, betul ke ni bangsa? Bangsakan pada akal itu apa tu ni? Terbahagia ke? Pada tiga perkara. Pertamanya iaitulah disambung Pertama al-wujub. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertamanya lah al-wujub. Dan keduanya wal istihalah, mustahil. Wal jawaiz,
Dan ketiganya iaitulah jaiz, harus. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi makna hukum ni iaitulah menetapkan sesuatu dan menidakkan sesuatu. Itu makna hukum. Kena tahu dululah. Dan hukum tu ada tiga. Pertamanya hukum akal, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jadi hukum akal ni terbagi pada tiga tadilah. Pertama al-wujub, sallallahu alaihi Muhammad, iaitu yang wajib. Al-istihalah, yang keduanya iaitu mustahil. Yang ketiganya itu iaitulah harus. Pertama hukum akal. Ulama kata siapa yang tak tahu hukum akal, mana dia tak ada akal. Tapi bukan hukum akal ni kita fikir macam sallallahu alaihi Muhammad, puak-puak liberal tu. Nah, fikir ikut akal kepala otak dia, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa tu nama tu? Asyah Abdul Jalil, lawyer tu. Mana? Ingat lawyer memang betul dia lawyer buku, bukan lawyer betul, dia lawyer buku. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai menghina Rasulullah. Dia kata saya rasalah. Dan dia kata hukum akal, dia fikir bukan hukum akal macam orang liberal fikir. Dia fikir, dia rasa dalam kepala otak dia, dia rasa Nabi tak patut tinggal isteri dia, sallallahu alaihi Muhammad. Tinggal isterinya tu. Ni dia katakan dalil yang digunakan oleh puak-puak tabligh. Naik ke Gua Hira, sallallahu alaihi Muhammad, tinggalkan anak bini, sallallahu alaihi Muhammad. Tinggalkan Siti Khadijah, tinggalkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sehingga berhari-hari meninggalkan isterinya. Saya tak apa setujulah dengan pandangan. Ni dalam kitab apa ni? Batas iman dan kufur. Apa saja yang terkait dengan Allah dan Rasul, main sikit ya, ataupun kita ni nampak macam pelekeh sikit ya, jadi kafir terus, sallallahu alaihi Muhammad. Ada dalam kitab batas iman dan kufur tu. Jangan main-main bab Allah dan Rasul ni. Benar? Nabi Yusuf tu handsome aku lagi, kafir kata ulama, sallallahu alaihi Muhammad. Handsome Nabi Yusuf, handsome aku lagi kata. Dia main-main gitu, sallallahu alaihi Muhammad. Jangan main-main lah sallallahu alaihi Muhammad bab tu. Benar? Bandingkan Rasulullah dengan yang lain pun tak boleh juga. Nah, bahkan ada ulama mengatakan bahawa secantik-cantik tempat, secantik-cantik kawasan itu ialah Ka'batul Haram. Kalau ada siapa-siapa mengatakan satu tempat tu lebih cantik daripada Ka'batul Haram ataupun lebih mulia daripada Ka'batul Haram, ada ulama meletakkan hukum kufur daripada dia. Kerana apa? Sallallahu alaihi Muhammad meletakkan, mengidolakan satu lebih daripada sallallahu alaihi Muhammad, nah, Allah dan Rasul ataupun benda-benda yang terkait dengan agama, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, ataupun mengidolakan satu lebih daripada mengidolakan Allah dan Rasul. Nah, contoh lagi kita sebut sallallahu alaihi Muhammad macam tadilah. Zaman sekarang ni dikatakan banyak obsesi dengan hiburan sampai mengangkat berhala-berhala moden. Berhala moden ni apa dia? Artis-artis sallallahu alaihi Muhammad. Nak campakkan kepada anak-anak kecil ni, dia pun mengidolakan sesuatu. Apa nama? Avenger, hero ke apa ke, superhero. Mari remaja, bola sepak pula, Ronaldo, sallallahu alaihi Muhammad. Mari besar sikit, artis dia agung-agungkan, sallallahu alaihi Muhammad. Ni masalah sallallahu alaihi Muhammad. Dia katakan sebagai masalah taksub kita ni. Itu kena jaga-jaga. Sampai ini Rasulullah. Kalau di Indonesia ada seorang, apa nama tu? Gabinor Menteri, apa nama tu perempuan tu? Liberal. Dia kata di antara undang-undang di antara Pancasila Indonesia sama dengan undang-undang Al-Quran, manakah yang lebih mulia? Pancasila Indonesia apa Al-Quran? Manakah yang lebih mulia? Siapakah yang merdekakan Indonesia? Soekarno apa Nabi Muhammad? Dia kata macam tu, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang Habib Hanif Al-Attah dia jawab balik tu. Kalau sallallahu alaihi Muhammad tak cerita pasal merdeka, kalau Nabi Muhammad tak ada, engkau pun tak ada, engkau pun tidak ada di atas muka bumi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab Baqarah Amani disebut apa dia? Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ialah apa dia? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah cipta yang lain. Dalam kitab Anwarul Bahiyah, dia tadi tu saya bawa kitab tu, karangan Imam As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hazani,
bila menceritakan tentang Nabi Adam bila turun ke bumi, sallallahu alaihi Muhammad, Allah Taala ciptakan nur Muhammad. Ini khilaf ulama lah. Bila Baqarah Aman ni disebutkan nur, apa nama ni, sebelum diciptakan syurga neraka, arash, kemudian para malaikat, Allah ciptakan nur Muhammad dulu, roh kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam bila diturunkan ke bumi, ketika mana dia minta pada Allah Taala supaya apa? Nak minta pada Allah, nak melihat bagaimanakah nur Muhammad itu, maka dizahirkan nur Muhammad itu di atas kedua ibu jari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dia meletakkan kedua ibu jarinya itu ke atas langitnya, kemudian dia menyapu kedua belah matanya, lalu dia menyebut marhaban bihabibi wa qurrata aini, dengan kehadiran kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qurratul aini, penyejuk mata. Jadi ulama salafus salih zaman dahulu, kalau mereka mendengar azan pada kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka akan menyapu kedua matanya. Ulama kata barang siapa yang beramal dengan amalan ini, sallallahu alaihi Muhammad, sesiapa yang rabun akan kembali cerah matanya. Kalau dia baca ayat ni tapi tak rabun, maka akan menjadi antibody kepada matanya sampai ketua, insya-Allah terang tak rabun. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Itu cerita Nur Muhammad tu. Jadi kalau tak ada Nur Muhammad, engkau pun tak ada atas muka bumi ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia ini tiada nilainya walau sebesar sayap nyamuknya, bagindalah ainul wujud wa sababul kullil mawjud. Mata seakan ingin membuta supaya tidak lihat selainnya, selepas yaqazahmu di kurnia bakal menjadi penutup mulia. Itu lagu dia. Nak cerita apa? Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sebesar sayap nyamuk, kalau ada nilai lah dunia itu, Allah takkan bagi minum kepada orang kafir itu sebesar apa ni, setitik air pun. Tapi ulama kata, ada anak murid seorang ulama mengatakan, wahai syekh, kalaulah dunia tu ada nilai, apakah nilai yang paling besar yang ada pada dunia? Kalaulah ada, sebenarnya dunia tak ada nilai, tapi kalau ada, maka syekh menjawab, ulama ni menjawab, anda lupa namanya, kalaulah dunia tu ada nilai sekalipun, nilai yang paling besar ialah dapat melihat wajah mulia baginda Nabi Muhammad SAW ketika di atas muka bumi. Sallallahu alaihi Muhammad. Man ra'ani fil manami fasayarani yaqazatan. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya, maka dia boleh bertemu Rasulullah dalam keadaan jaganya, dalam keadaan sedar. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan mengiktikadkan bahawa hukumnya qazah, melihat Nabi ketika jaga, ketika sedar, hukumnya harus. Yang kata haram tu Wahabi saja, sallallahu alaihi Muhammad. Baik, itu hukum akal sallallahu alaihi Muhammad. Batu ilmu tauhid ni dia bersandar kepada akal dan juga keyakinan kita, keyakinan hati kita, bukan dengan bertaklid. Dalam kitab Faratul Faraid, sallallahu alaihi Muhammad, siapa pengarang Syekh Zain Al-Fatani, beliau mengatakan dalam kitabnya sallallahu alaihi Muhammad, bab akidah tak boleh taklid. Siapa yang taklid dia cenderung kepada kufur. Sebabnya sallallahu alaihi Muhammad, taklid ni ikut membabi buta. Cuma dalam bab fiqh khilaf ulama sallallahu alaihi Muhammad. Lihat kepada siapa yang kita taklid kalau bab fiqh tu. Kalau orang yang kita taklid tu orang yang betul, aku sembahyang ni nak ikut imam je sallallahu alaihi Muhammad. Tak dikatakan dia kafir, cuma dikatakan jahil sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bab akidah tak boleh taklid sallallahu alaihi Muhammad. Akidah mesti kena jazam sungguh-sungguh. Al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalil. Kena jazam sungguh-sungguh tu sallallahu alaihi Muhammad. Tak boleh ragu-ragu dengan i'tikad kita ni sallallahu alaihi Muhammad. Rasa-rasa Allah Taala ni ada ke tak ada? Sallallahu alaihi Muhammad. Wujud ke tidak Allah Ta'ala ni? Kadang-kadang dia mari perasaan macam tu. Ada satu kawan saya tu, dia datang perasaan was-was ni teruk sangat, was-was dia tu. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata bila mari perasaan keraguan kamu kepada ajaran Allah ataupun kepada sallallahu alaihi Muhammad Rasulullah, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kerana pada ketika itu syaitan sedang membisikkan kepada kamu supaya sallallahu alaihi Muhammad mari perasaan was-was dengan agama kamu sallallahu alaihi Muhammad. Kadang dia ada jawapan tu sallallahu alaihi Muhammad, tapi tak mampu nak berhujah. Sebab apa?
masih lagi dalam bab tauhid tu masih lagi lemah dia sallallahu alaihi Muhammad. Tu ulama dalam zaman dulu ni mereka keyakinan tu kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu salah satu syarat mengenal Allah Subhanahu wa taala mestilah dengan bukti yang diterima akal. Nah, Allah Taala tak boleh dikenal dengan panca indera yang ada pada manusia. Nah, Allah Taala tu bukanlah satu benda yang boleh dilihat, dihidup atau dirasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka mengenal Allah Taala tu dengan akal. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya itu mustahil, iaitu ditolak akal. Yang pertama tu wajib, al-wujub diterima akal. Yang keduanya itu mustahil, iaitu ditolak akal. Akal kita tak boleh terima sallallahu alaihi Muhammad. Mustahil benda tu sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada pada Allah Taala ataupun sallallahu alaihi Muhammad. Akal kita tak boleh terima sesuatu benda tu sallallahu alaihi. Kalau wajib tak ada pada Allah Taala. Hukum akal tu terbagi kepada dua, ada sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama tu wajib sallallahu alaihi Muhammad. Wajib, ada wajib daruri, ada wajib nazari sallallahu alaihi Muhammad. Wajib daruri iaitulah satu perkara yang mana tak boleh terima akal. Tidak perlu difikir maupun dibuktikan kerana sudah jelas logiknya sallallahu alaihi Muhammad. Ini bab logik akal. Contohnya satu benda tu mustahil dia. Nah, mesti ada padanya gerak dan juga diam. Kalau tak bergerak dia diam, kalau tak diam mesti bergerak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau pemahaman Tok Guru Sidino kata sallallahu alaihi Muhammad, ular tu tengah buat apa? Ular tu tak tahu dia buat apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Mana boleh kita tak tahu? Mesti kita kena tahu ular tu kalau tak bergerak dia diam, kalau tak diam mesti bergerak. Jadi logik akal boleh tengok sallallahu alaihi Muhammad, maka nampaklah kat situ sallallahu alaihi Muhammad. Tak perlu fikir panjang. Orang kata tak perlu fikir panjang sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hukum akalnya nak bagi tahu pada kita ni, setiap benda ni ada gerak dan ada diam sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya sifat wajib bagi Allah Taala tu iaitu sifat wajib nazari, iaitu apa yang diterima akal setelah berfikir, dibahas, diuraikan dengan bukti-bukti lalu difahami dan diyakini sallallahu alaihi Muhammad, diyakini kebenarannya. Contohnya ketika mana kita mengaji sifat-sifat Allah Taala dengan penerangan, kemudian mengukuhkan lagi kepahaman kita untuk mentauhidkan Allah Taala dengan adanya dalil tadi tu sallallahu alaihi Muhammad. Yang minat lagi kita berhenti dia sallallahu alaihi Muhammad. Dia biasalah, dia dua waktu ni memang waktu parah panggil sallallahu alaihi Muhammad. Dan banyak-banyak kuliah ada satu kuliah tu dulu tu. Kuliah waktu Zuhur. Kuliah Zuhur siapa nak datang? Kuliah sejak tafsir Quran. Jadi kuliah waktu Zuhur ni kena banyak kona lah kan. Ilmiah sangat ni tak boleh juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti orang lena. Baik. Kemudian kita bagi pada hukum akal yang dikatakan mustahil daruri. Dia ada daruri, ada nazari. Bab mustahil ni apa yang tidak diterima akal tanpa perlu difikirkan atau dibuktikan. Contohnya kejadian siang dan malam sallallahu alaihi Muhammad. Akal kita ni menolak bahawa siang dan malam tu boleh bercampur pada masa yang sama. Mana boleh sekali itu siang dan malam. Akal kita boleh tengok tu siang dan malam tu sallallahu alaihi Muhammad. Akal kita tak boleh terima dalam satu masa boleh berlakunya siang dan malam. Tak boleh sallallahu alaihi Muhammad. Mustahil, benda tu mustahil sallallahu alaihi Muhammad. Mustahil bagi akal. Jadi akal kita ni menerima bahawa siang dan malam tu berlaku silih berganti sallallahu alaihi Muhammad. Tak boleh bagus serentak. Jadi akal kita ni perkara mustahil ni sallallahu alaihi Muhammad dan ditolak oleh hukum akal. Akal kita tak boleh terima benda tu. Yang keduanya mustahil nazari, iaitu apa yang ditolak oleh akal setelah difikir, dibahas dan dihuraikan. Sama juga bila kita dah mengaji sebab 20 sifat mustahil bagi Allah Taala, lawan bagi Allah Taala tu wujud, lawan Allah Taala tu adam. Ada lawannya tak ada. Jadi mustahil kita ni
Nah, lepas kita mengaji tu sallallahu alaihi Muhammad, kita faham betul-betul. Nah, sampai kita iktikadkan bahawa mustahil Allah Taala tu tak ada. Dia berkait tu sallallahu alaihi Muhammad. Baqa, kekal Allah Taala. Mustahil Allah Taala tu binasa sallallahu alaihi Muhammad. Allah Taala tu kekal, mustahil Allah Taala tu fana, binasa. Wujud Allah Taala ada, mustahil Allah Taala itu tidak ada. Sebab tu nak bagi betul kita punya akidahnya tu macam tu lah. Macam Tok Guru Zaini nak bagi faham pada kita tu, nak bagi lepas kita ni faham elok. Allah Taala tu ada Allah Taala tu ada, Allah tidak diadakan, ada kita diadakan sallallahu alaihi Muhammad. Allah Taala itu ada, kita ni tak ada sallallahu alaihi Muhammad. Dan tu ni ada ni Allah Taala bagi ada, sampai satu masa ni tak ada pula. Itu dia kata sifat baharu ni sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada sallallahu alaihi Muhammad. Sebab baharu tu dinisbahkan pada makhluk lah. Apa yang ada ni semua makhluk. Semua makhluk belaka sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni asal tak ada, kemudian Allah bagi ada di alam rahim. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia. Ni kita ni duduk ada alam dunia ni sallallahu alaihi Muhammad. Dan lepas satu alam ni tak boleh balik ke alam lain dah. Dan masuk ke alam dunia, nak patah balik masuk alam rahim tak boleh. Dia budak tu lepas lahir masukkan balik budak tu dalam tu, rombat balik, boleh masuk? Mana boleh masuk? Sebab itu bukan alam dia. Dah masuk alam dunia, mana boleh patah balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah jadikan kita tu daripada tak ada, Allah bagi ada. Daripada ada nanti tak ada pula sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ada balik, mati dia sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian ada balik. Nyata ada tak ada, ada tak ada. Dan tu kekal dalam syurga. Adakah kekal selama-lamanya? Dengan izin Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala itu pendengar, kita ni peka. Dan tu ni dengar, Allah bagi dengar. Allah Taala tu melihat, kita ni buta. Dan tu ni boleh melihat, Allah bagi lihat. Dan tu ni boleh tengok, Allah bagi tengok. Dengan izin dia sallallahu alaihi Muhammad. Tiap masa Allah nak ambil, dia ambil. Apa tandanya? Dah tua makin rabu, dah tak nampak sallallahu alaihi Muhammad. Tu tanda satu nikmat demi satu nikmat Allah nak tarik. Tu tanda kita nak bertemu dengan dia lah sallallahu alaihi Muhammad. Itu mustahil nazari sallallahu alaihi Muhammad. Jadi hukum akal yang harus ni jaiz ni ada satu. Harus pada hukum akal ialah ia boleh menerima atau tidak menerima akan sesuatu, adalah harus bagi Allah Ta'ala untuk menentukan bagi segala yang harus. Alam adalah harus kejadiannya sallallahu alaihi Muhammad. Harus bagi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, itu harus bagi dia. Artinya alam ni tidak semesti ada dan tidak mesti tidak ada. Macam mana Allah sallallahu alaihi Muhammad. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Mengadakan atau tidak meniadakan alam ni, itu harus bagi dia sallallahu alaihi Muhammad. Apa yang ditakdirkan Allah kepada hambanya adalah harus pada hukum akal, maka adalah harus pada akal untuk Allah menurunkan hujan atau tidak menurunkan hujan. Jadi contoh lain ulama beri pendapat iaitu seperti turunnya hujan sallallahu alaihi Muhammad. Hujan ni boleh jadi berlaku, boleh jadi tak berlaku. Nampak mendung, tapi kadang-kadang mendung saja tapi tak hujan sallallahu alaihi Muhammad. Nampak hujan ni macam kalau hujan lebat tu berhenti sekejap, rupanya hujan lebat 3 hari 3 malam sallallahu alaihi Muhammad. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Benda tu harus saja sallallahu alaihi Muhammad. Harus ada, harus tidak ada. Harus tidak ada. Kadang-kadang manusia ni dia cuba nak melawan Allah Ta'ala. Itu Bani Israel ni daripada dulu lagi mereka cuba nak melawan kuasa Allah Ta'ala. Cuba nak melawan Allah Ta'ala. Mereka tahu Allah Ta'ala ni mereka tahu Allah Ta'ala ni Tuhan bagi dia juga, tapi kenapa dia cuba nak lawan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta kepada Allah Taala moga-moga jangan kita jadi golongan maghdub. Maghdub ni golongan engkar. Dallin golongan sesat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sesat lagi menyesatkan. Siapa dia? Nasrani, Yahudi, engkar, Nasrani, sallallahu alaihi Muhammad. Sesat. Pasal apa dia katakan Yahudi itu sesat? Sallallahu alaihi Muhammad. Kerana mereka ni hanya mengejar keduniaan sallallahu alaihi Muhammad semata-mata. Kenapa Nasrani itu dikatakan sesat? Kerana mereka ni tumpu pada agama saja, sampai padri depa pun tak kahwin. Kalau nak kahwin tu, depa nak jadi padri ni bukan susah, bukan senang.
Dia kena tak tahulah ada kawan dia cerita. Nak jadi padri ni kena telanjang dulu. Kemudian dibogilkan perempuan-perempuan depan dia. Dia letakkan loceng kat kemaluan dia. Kalau loceng berbunyi tak ada jadi, Ustaz. Loceng bunyi pring sikit tak boleh jadi padri. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia membuang fitrah dalam jiwa manusia tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nafsu yang Allah bagi tu. Islam datang ni bukan buang nafsu, tidak. Islam datang ni sallallahu alaihi Muhammad supaya nak pelihara nafsu dengan adanya nikah kahwin. Jadi dia perbuang benda tu. Kerana tumpu sangat dengan akhirat sampai buang dunia. Jadi Islam ni Ahli Sunnah wal Jamaah, dia dua-dua kita ambil. Dunia kita ambil untuk tujuan ibadah, akhirat tu yang kekal selama-lama, yang kekal selama-lamanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kesimpulannya, hukum akal ni, apa yang dihukum akal wajib ada pada alam, ianya tidak boleh ada pada Allah. Nah, apa saja yang ada pada sallallahu alaihi Muhammad yang dihukum akal wajib ada pada alam ni, tak boleh kita nisbahkan kepada Allah Taala. Benda yang kita terbayang dalam kepala kita ni sallallahu alaihi Muhammad, bagaimana, macam mana Allah Taala ni, macam mana sallallahu alaihi Muhammad, Allah Taala tu duduk di mana, tak payah fikir semua benda tu. Jadi ulama salafus soleh bila mari pada benda lagu ni, mari ayat mutasyabihat, terima aja sallallahu alaihi Muhammad. Dia kalau nak ikut salafus soleh, kena ikut sungguh-sungguh lah, jangan ikut yang berkenan dengan nafsu dia, yang tak berkenan dengan nafsu tak ikut. Dia ada komen Pak Sumit, dia kata sallallahu alaihi Muhammad tu lah Syahabuddin tu din botak sallallahu alaihi Muhammad. Nah, dia kata ni Pak Su tak menggalakkan orang dak hafal Quran. Hang tu yang bodoh sallallahu alaihi Muhammad, tak faham kalam ulama tu. Budak tadika dengar pun faham. Bukan Pak Sumit nak apa ni suruh orang tak galak hafal Quran. Pak Sumit kata siapa yang hafal Quran tapi ada niat untuk tak nak mengulang hafalan tu, berdosa sallallahu alaihi Muhammad. Tak payah duk bandingkan ilmu dia Pak Sumit ni, bandingkan amalan dia cukup. Dulu orang tanya Pak Su ni sehari khatam Quran berapa, sallallahu alaihi Muhammad. Dulu waktu dulu bolehlah khatam sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 3 hari sekali lah, tak larat dah tua. Berapa? Seminggu sekali sallallahu alaihi Muhammad. Itu Tuan Guru Haji Zulkifli Baitul Qura, dia kata apa? Siapa-siapa yang boleh khatam Quran di bulan Ramadan walaupun sekali, ciumlah tangannya kerana dia seorang wali. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak bagi faham apa? Nak khatam Quran di akhir zaman ni cukup payah. Dah khatam belum? Jangan jawab. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata hampa aku pun belum ni sallallahu alaihi Muhammad. Kita sama 2 kali 5 kali 2. Sallallahu alaihi Muhammad. Payah nak khatam Quran ni dengan ujian dia betul. Jujur sallallahu alaihi Muhammad. Ulama kata boleh jadi wali sallallahu alaihi Muhammad. Pak Su dulu 3 hari sekali lah, seminggu sekali boleh khatam Quran. Tanya tu Syahabuddin tu apa? Dia tiap hari puasa haram, macam 1 Syawal dia tak puasa. Ni Pak Sumit ni sallallahu alaihi al-arif billah, hal lain semua dia puasa. Mending hang berapa hari yang puasa? Amalan cukup, tak banding ilmu, amalan cukup. Macam kata Ustaz Syakir tadi, ulama dia tak cerita pasal dia punya ilmu, cerita amalan cukup. Sallallahu alaihi Muhammad mampu buat ataupun tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu hebat ulama kita. Hebat ulama kita ni. Apa yang dihukum pada akal mustahil ada pada alam, ianya wajib pada Allah, ada pada Allah. Contohnya mustahil untuk benda bergerak dan diam serentak pada masa yang sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tidak geram. Allah tidak gerak dan tidak diam. Itu Allah Taala. Nak kaitkan lagu mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW naik ke langit tu jumpa dengan Allah Taala. Adakah betul jumpa Nabi SAW tu jumpa sungguh dengan Allah Taala? Sallallahu alaihi Muhammad. Jumpa yang macam mana? Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulama meletakkan Allah fis sama. Nabi SAW naik ke langit tu meletakkan ketinggian dan kebesaran Allah Taala. Takkan Nabi nak masuk dalam tanah kot kan? Mana ada nak cerita sampai takkan Nabi nak masuk bawah tanah, mesti naik ke atas. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata kalau kita berdoa ni kat tangan berdoa, pandang dekat atas tu, fitrah kita ni pandang tengok atas, makna Allah Taala di atas. Ni memang gila ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu hadis jariah tu cerita Allah, seorang hamba yang pernah dibebas, yang hamba Sayyidina Umar kan. Dia pernah bertemu Rasulullah. Sayyidina Umar kata, dia ni hamba aku ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, dia ni faham fakih pada agama. Maka apa benda kau nak tanya, kau tanya. Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah atas langit. Hadis ke Quran ke dok cerita pasal ayat mutasyabihat wajib ditakwil. Sallallahu alaihi Muhammad. Budak tu kata Allah fis sama, Allah atas langit. Nabi kata merdekakan dia.
Apa mana dia kata begitu? Salli ala Muhammad. Mana? Dia katakan seperti itu, Allah Taala duduk di langit tu. Bukan Allah duduk macam kita ni. Salli ala Muhammad. Allah Taala berada di atas langit tu menunjukkan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulama terjemahkan begitu. Nah. Jadi moga-moga pengisian kita pada petang ini memberikan barakah kepada semua. Insya-Allah nanti akan sambung kepada salah satu aqsam al-wujub falwajibu ma la yutasawwaru. Sambung itu nah. Boleh sikit ya, banyak. Lebih tu bagi ketuk guru sallallahu alaihi Muhammad. Kalau daurah nanti dia merapu, tak boleh sallallahu alaihi Muhammad. Insya-Allah. Jadi itu saja. Insya-Allah tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah al-'asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Tanyakan hatimu apa sedang dicari, kesana kesini penat berlari-lari. Apakah belum akalmu menyadari, cinta buat Nabi membawa kau kemari. Allah Allahumma salli ala Nabi wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allah Allah. Oh, dengarkan dariku saudara dan saudari, cinta buat Nabi bukan milik sendiri. Sebelum beradu cerita pada istri, juga permatamu putera dan puteri, cerita hidup Nabi pada setiap hari. Kalau tidak tahu wajiblah pelajari. Allah Allahumma salli ala Nabi. Allah Allahumma salli ala Nabi wa alihi. Masa awal lahirnya yatim tiada abi, bapa saudaranya akan digelar abi. Semenjak kecilnya hanya Allah murabbi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Allahumma salli ala Nabi wa alihi. Allah Allahumma salli ala Nabi wa alihi. Walau kurang kasih dan sayang dari ummi, lebihkan ibumu pesannya buat kami. Walau kurang kasih dan sayang dari ummi, lebihkan ibumu pesannya buat kami. Baginda digelar dengan Nabiul Ummi, kasihnya menjangkau kasih ibu di bumi. Allah Allahumma salli ala Nabi. Allah Allahumma salli ala Nabi. Oh, bukan ahli sihir, bukan pula penyair, tulis dan membaca pun Nabi tidak mahir. Bukan ahli sihir, bukan pula penyair, tulis dan membaca pun Nabi tidak mahir. Tetapi majlisnya malaikat turut hadir, belajar sahabat dengan bergilir-gilir. Allah Allahumma salli ala Nabi. Allah Allahumma salli ala Nabi wa alihi. Surah Baqarah menjadi dalil kurniaan Allah yang maha adil, perpindahan kiblat muslimin dengan berkat Nabiul Amin. Suratul Duha menjadi saksi redamu Nabi, reda ilahi. Tidaklah reda baginda Nabi, umatnya seorang pun dijilat api. Salatullahi salamullah
Salatullahi salamullah ala al-hadi Rasulillah. Ummul Mukminin sangat gembira mendapat doa dari baginda. Itulah doa buat semua. Tiap malam Nabi berjaga, menunggang bagal, keldai dan unta, tidur beralas tikar biasa. Kecil rumahnya penuh bahagia, besar budinya tetamu dimulia. Salatullahi salamullah ala al-hadi Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zawjatihi wa zurriyatihi.